Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maksudnya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian daripada harta benda pemberian Allah yang dijadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman daripada kamu serta mereka yang membelanjakan, yakni sebahagian dari harta itu pada jalan kebajikan, bagi mereka ganjaran pahala yang amat besar. Surah Al-Hadid ayat 7. Yang berhormat Datuk Speaker, segala pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Dialah yang mengurniakan hidayat, taufik dan inayah untuk saya membentangkan bajet bagi tahun 2015 dalam persidangan kali ketiga belanjawan bagi tempoh pengalian kedua Dewan Undangan dari Kelantan yang ke-13 pada hari yang bersejarah ini. Setinggi-tinggi penghargaan ingin saya rakamkan kepada seluruh rakyat Kelantan yang telah memberi sokongan dan semangat kerjasama yang tinggi dalam usaha membangun dan mentadbir negeri ini. Sepakat dalam mendukung dasar kerajaan negeri membangun bersama Islam yang telah berpaksi melewati hampir suku abad kini. Kita telah memasuki fasa kedua dasar membangun bersama Islam, iaitu merakyatkan dasar ini dengan memperkenalkan mutu keberkatan, kemakmuran dan kebajikan sebagai pelengkap utama dalam membangun Islam di segenap pelosok negeri ini. Yang Hormat Datuk Speaker, ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan yang kukuh sebanyak 6.4% pada suku abad yang kedua 2014 berbanding suku tahun pertama yang hanya sebanyak 6.2%. Pertumbuhan ini disokong oleh ekspor yang lebih tinggi dan permintaan dalam negeri yang terus meningkat. Dari segi penawaran, pertumbuhan sektor ekonomi utama kekal teguh disokong oleh aktiviti perdagangan dan aktiviti dalam negeri. Berdasarkan perangkaan rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan ekonomi negeri Kelantan adalah sentiasa positif. Dalam rancangan Malaysia ke-10, iaitu bagi tahun 2011 hingga 2015, keluaran dalam negeri kasar dijangka mencatatkan purata pertumbuhan sebanyak 6.3%. Selaras dengan keadaan tersebut, maka sudah semestinya bajet kerajaan negeri pada kali ini akan bersifat amat berhati-hati dan berhemah serta benar-benar memberi tumpuan kepada ke arah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negeri. Ekonomi global dijangka terus mencatat kadar pertumbuhan yang sederhana. Aktiviti ekonomi yang bertambah baik baru-baru ini menunjukkan bahawa pemulihan kitaran terus berlaku dalam beberapa ekonomi maju. Ini akan terus menyumbang kepada aktiviti perdagangan antarabangsa. Permintaan di dalam negeri dijangka terus menyokong pertumbuhan, walau peguam maupun perkembangan khusus dalam sesebuah negara boleh menjejaskan kadar pertumbuhan keseluruhan ekonomi ini. Oleh itu, imbangan risiko secara keseluruhannya bagi ekonomi global masih cenderung kepada pertumbuhan yang lebih perlahan disebabkan oleh ketidakkepastian mengenai pelarasan dasar dalam ekonomi utama dan juga perkembangan geopolitik, ketegangan geopolitik yang berlarutan di Eropah Timur dan Timur Tengah boleh meningkatkan ketidaktentuan pasaran keuangan dan memberikan kesan terhadap pemulihan ekonomi global yang berterusan. Yang berhormat Datuk Speaker, tema bajet 2015 ialah kesejahteraan rakyat, keutamaan negeri. Ini berdasar kepada tuntutan ayat Al-Quran kepada pemimpin kerajaan sebagaimana ayat yang telah saya bacakan di awal tadi. Tema ini menggambarkan accountability kerajaan terhadap masalah rakyat
yang dimanifestasikan melalui perbelanjaan secara bijaksana dan berhemah dengan memberi keutamaan kepada projek-projek ataupun program-program yang boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada rakyat. Bagi mencapai hasrat ini, kerajaan negeri beriltizam dengan cara memberi pertumpuan kepada teras-teras berikut. Pertama, merancangkan pembangunan ekonomi rakyat. Kedua, memperkasa pembangunan insan berteraskan kepada Islam. Teras ketiga, pembelaan golongan dhaif dan miskin, orang kelainan upaya, armalah dan warga emas. Dan teras keempat, mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan. Berasas kepada tema kesejahteraan rakyat, keutamaan negeri, bajet 2015 akan berpaksikan kepada strategi berikut. Pertama, mengambil langkah yang berkesan dan tindakan yang tegas bagi memastikan segala tunggakan dan hasil kerajaan negeri dapat dipungut dengan cekap termasuk sumber-sumber hasil baru. Kedua, mengenal pasti serta memilih program dan projek yang betul-betul dapat merancangkan ekonomi dan taraf hidup rakyat. Semua aspek pembangunan negeri yang dapat mengurangkan keadaan ketidakseimbangan sosioekonomi diberi fokus agar matlamat untuk mengatasi kemiskinan tegar dapat dicapai sepenuhnya. Kelima, merancang, melaksanakan dan menyelenggarakan segala kemudahan infrastruktur asas secara teratur dan menyeluruh bagi menjamin tahap sosioekonomi dan kebajikan rakyat direalisasikan sebagaimana hasrat kerajaan untuk menjadikan negeri Kelantan sebagai negeri berkebajikan. Keenam, wujudkan urus tadbir yang baik, cekap dan berintegriti dalam setiap peringkat jentera dan agensi kerajaan melalui penghayatan konsep pengurusan Islam yang ditunggakkan oleh 3 prinsip ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Teras pertama, merancangkan pembangunan ekonomi rakyat. Pembangunan infrastruktur asas. Walaupun dalam keadaan ekonomi yang sederhana serta kedudukan kewangan yang terhad, kerajaan akan terus memberi penekanan dalam memastikan setiap rakyat dapat menikmati kemakmuran negeri melalui pelbagai program pembangunan yang dirancang. Program pembangunan kemudahan infrastruktur asas kepada rakyat akan tetap menjadi pilihan utama kerajaan, kerana pembangunan infrastruktur akan menjadi pemangkin kepada pembangunan fizikal dan pembangunan sosial yang lain. Oleh itu, dalam bajet 2015 sejumlah RM54.50 juta telah diperuntukkan di bawah program penyediaan kemudahan infrastruktur asas kepada rakyat dan Jabatan Kerja Raya Negeri JKR. Kelantan telah diperuntukkan sejumlah RM21 juta untuk memperluaskan sistem rangkaian jalan serta meningkatkan taraf ekonomi setempat. Di antara projek yang sedang dijalankan dan akan diteruskan pada tahun 2015 ialah pembinaan jambatan Sungai Kerak Bacang, projek jambatan Kampung Kuau, Bacok dan projek menggantikan jambatan Pangkal Kalung, Tali Air Kada Kota Baru. JKR Negeri juga akan meneruskan program menggantikan jambatan sempit seperti jambatan Pulau Melaka, jambatan Kampung Padang Lembek, Tali Air Kada di Keterih di Jalan Kampung Padang Lembek di Keterih, jambatan Tali Air Molong di Limbak serta jambatan-jambatan yang dikenal pasti telah mengalami kegagalan struktur akan diberi keutamaan. Kerajaan negeri juga insya-Allah akan terus melaksanakan program-program menaik taraf jalan-jalan kampung dan jalan-jalan pertanian seluruh negeri ini. Sebanyak RM10 juta disediakan bagi pembinaan dan menaik taraf jalan-jalan kampung, RM4.2 juta untuk jalan-jalan kawasan pihak berkesempatan, RM300,000 untuk penyelenggaraan jalan pertanian, RM800,000 lagi untuk pembinaan jalan-jalan kawasan industri dan RM7 juta pula peruntukan untuk pembinaan perbaikan jambatan. Selain itu, sebanyak RM10 juta telah diperuntukkan bagi projek pengambilan balik tanah pada tahun 2015. Kerajaan berhasrat untuk menyambung beberapa jalan-jalan utama sedia ada di sekitar Kota Baru bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas dan memberi kemudahan serta keselesaan kepada pengguna dan secara tidak langsung menjadi pemangkin untuk meningkatkan taraf
sosioekonomi penduduk setempat. Bagi kawasan kampung dan desa yang tidak diliputi oleh bekalan air di bawah air Kelantan yang berhak, kerajaan akan terus memberi perhatian dengan memperuntukkan sebanyak 5.4 juta ringgit bagi pelaksanaan bekalan air luar bandar di samping bantuan elektrik. Peruntukan tersebut akan digunakan bagi memperluaskan liputan perkhidmatan bekalan air bersih yang terawat melalui projek-projek seperti pemasangan paip retikulasi dan sistem alternatif. Pelaksanaan projek-projek berkenaan diharapkan dapat meningkatkan taraf kesihatan dan kualiti hidup masyarakat luar bandar di samping dapat merapatkan joran perbezaan liputan bekalan air untuk terawat antar bandar dan luar bandar di negeri Kelantan. Mengkomersialkan sektor pertanian. Firman Allah Ta'ala, wal arda wada'aha lil anam. Maksudnya dan bumi pula dijadikan oleh Allah dengan rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Ar-Rahman ayat ke-10. Sektor pertanian masih merupakan sektor terpenting dalam menjana ekonomi negeri Kelantan. Oleh itu, bagi meningkatkan daya saing sektor pertanian, kerajaan akan terus memberi galakan dan mempergiatkan usaha untuk meningkatkan pelaburan dalam aktiviti pertanian termasuk dalam peluaran bahan makanan berkualiti. Kerajaan negeri melalui agensi-agensi khususnya Jabatan Pertanian Negeri dipertanggungjawabkan untuk menyusun dan melaksanakan pelbagai program pembangunan secara lebih sistematik. Di antaranya ialah seperti program pembangunan industri padi, program pembangunan industri pelbagai komoditi, program pembangunan industri sayuran dan buah-buahan, program pembangunan industri hiliran, serta program pembangunan usahawan. Jabatan Pertanian Negeri telah berusaha gigih membangunkan perladangan organik bagi memastikan hasil yang berkualiti dapat dikeluarkan seterusnya mengiktiraf ladang-ladang yang diusahakan secara organik berdasar kepada kriteria dan keperluan yang ditetapkan oleh standard SOM. Hal ini bersesuaian untuk memaju Kelantan ke arah pertanian organik. Menjadi kepentingan produk halal untuk keperluan umat Islam pada masa ini, Jabatan Pertanian Negeri Kelantan turut memainkan peranan dalam menggalakkan usahawan tani bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Kelantan mendapatkan persijilan halal bagi produk-produk keluaran mereka. Dalam usaha itu, Jabatan Pertanian Negeri Kelantan mendapat kerjasama dari Jabatan Agama Islam Negeri Kelantan dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam menyampaikan kursus berkaitan persijilan halal sekaligus membantu usahawan. Usahawan tani ini dalam menaik taraf bengkel premis bagi memenuhi kriteria persijilan halal sehingga kini seramai 12 usahawan tani bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Kelantan telah berjaya memperolehi persijilan halal daripada JAKIM. Program pembangunan industri asas tani dilihat sebagai satu program yang boleh memberi pulangan yang cepat serta memberi nilaian tambah yang tinggi dalam menjana pendapatan orang ramai terutama ahli keluarga petani dan penduduk luar bandar. Bagi meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan oleh usahawan tani, Jabatan Pertanian Negeri telah melaksanakan sensori produk dalam beberapa produk terpilih telah dihantar ke Pusat Pembangunan Produk dan Teknologi Serdang untuk dibuat analisis mikrobiologi dengan penambahbaikan produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan tani bimbingan Jabatan Pertanian Kelantan. Dengan terlaksananya pelbagai program pertanian diberteraskan petani satu ibadat, produktiviti sektor pertanian dijangka akan dapat terus dipertingkatkan setelah dengan syarat kerajaan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai ejen pertumbuhan ketiga. Di samping itu juga sektor pertanian yang mampan dan lestari mampu merealisasikan sasaran untuk menjadikan Kelantan sebagai jelapan makanan negara menjelang tahun 2015 dan seiring dengan dasar agro makanan negara yang diglobal melibatkan tempoh tahun 2011 hingga 2020. Pada tahun 2015 sejumlah 3.3 juta ringgit diperuntukkan
Di bawah Jabatan Pertanian Negeri, di samping peruntukan prasarana yang berkaitan pertanian turut diperuntukkan di bawah lain-lain agensi seperti Jabatan Pairan dan Saliran Negeri Kelantan, Negeri dan Pejabat Pembangunan Negeri. Manakala subsektor peternakan rutin, khususnya lembu pedaging, terus mengalami perkembangan yang membanggakan. Kelantan merupakan negeri ketiga terbesar di Malaysia dari segi populasi lembu pendaging serta kambing dan biri. Dalam membantu peternakan tradisional dan berskala kecil-kecilan, kerajaan akan terus menyediakan peruntukan pembangunan bagi melaksanakan rancangan untuk kesejahteraan rakyat dalam bajet 2015 sebanyak 2.25 juta. Telah diperuntukkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner untuk melaksanakan program-program seperti rancangan operasi induk anak lembu, rancangan pemeliharaan kambing dan biri-biri, rancangan pembangkaan serta rancangan peningkatkan mutu genetik ternakan melalui program pembangkaan menggunakan baka-baka yang bermutu tinggi. Dengan cara ini tahap sosioekonomi golongan yang pendapatan rendah akan dapat diperbaiki. Kerajaan juga telah meneruskan peruntukan sebanyak RM2 juta untuk program galakan pertanian dan peternakan dan RM300,000 untuk rancangan perkembangan perusahaan lembu dan kambing tenusu di bawah Pejabat Pembangunan Negeri dan juga Pejabat Sosial Kerajaan Negeri. Program-program ini diharap dapat meningkatkan pengeluaran makanan dalam negeri di samping membantu golongan rakyat miskin dengan pelbagai usaha serta import yang disediakan. Industri peternakan negeri di negeri ini akan terus mengalami perkembangan yang lebih tinggi di masa hadapan. Satu lagi subsektor yang akan diberi perhatianlah kerajaan ialah subsektor perikanan. Subsektor ini memainkan peranan yang besar sebagai salah satu sebab yang penyumbang bagi bekalan protein pada negara. Kelantan merupakan negeri yang mempunyai kawasan perairan perikanan yang luas sehingga 200 batu nautika ke tengah laut China Selatan. Kebanyakan nelayan dari Kelantan terdiri pada nelayan pantai dan hanya 10% nelayan komersial. Jabatan Perikanan Negeri akan terus memberikan bantuan pinjaman, peralatan, pemrosesan dan khidmat nasihat kepada usahawan baru dan yang sedia ada, untuk menggalakkan lebih ramai lagi pengusaha mencuburi bidang ini dan khususnya menggalakkan industri hiliran ke arah lebih berdaya saing dan berdaya maju. Bagi tujuan tersebut yang telah memperuntukkan sejumlah RM553,000 kepada Jabatan Perikanan Negeri bagi melaksanakan program-program seperti penyediaan infrastruktur yang lain. Galakan pemindahan teknologi peralatan perikanan, projek asuhan benih ikan air tawar, galakan teknologi pengendalian ikan, pemulihan peternakan ikan keluar, ternakan ikan sangkar dan pemulihan semula sangkar terbiar di taman, kekal pengeluaran makanan, pembangunan tukun, tiruan dan pembangunan sektor ternakan aquaculture. Perhatian yang juga akan diberikan kepada industri pemrosesan berasaskan produk-produk yang kini banyak memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Terutama sebanyak RM1,000 juga disediakan untuk bagi tujuan nelayan pantai dan aquaculture. Terima kasih, Datuk Speaker. Bagi memantapkan sektor pertanian, kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Kebawajahan Pertanian Negeri Kelantan dalam persidangan Dewan yang lalu dan sejumlah RM1 juta diperuntukkan pada tahun 2015. Pembangunan usahawan yang berdaya saing. Sabda Rasulullah SAW, "At-tajir as-sadduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada." Maksudnya usahawan peniaga yang benar lagi amanah akan bersama para nabi, para orang-orang yang benar dan golongan yang syahid. Riwayat Imam Tirmizi. Bajet kali ini juga memberi penekanan kepada langkah-langkah untuk melahirkan generasi usahawan yang benar lagi amanah, berkualiti tinggi serta berdaya saing. Untuk mencapai matlamat tersebut, pada tahun 2015 sebanyak RM2 juta diperuntukkan di bawah program usahawan berdikari yang menggabungkan 5 program pembangunan usahawan, iaitu program Gerakan Berdikari Rakyat Kelantan, Galakan Usahawan, Skim Bina Usahawan, Dana Belia Niaga dan Tabur Usahawan Wanita.
sebanyak RM900,000 disediakan untuk projek infrastruktur usahawan dan RM150,000 untuk program pembangunan usahawan tani. Di samping itu, kerajaan negeri juga memperuntukkan sebanyak RM2 juta dalam bajet 2015 untuk membina dan membaiki pasar dan gerai di kawasan pihak berkuasa tempatan negeri Kelantan bagi membantu usaha-usaha kecil dan sederhana mempasarkan produk-produk mereka, perniagaan mereka itu. Berancakan industri pelancongan. Pelancongan masih kekal sebagai antara penyumbang utama dalam menjanakan ekonomi negeri Kelantan serta memberi peluang pekerjaan dan pendapatan kepada rakyat tempatan. Sebagai contoh, pada tahun 2013, seramai 4.84 juta orang pelancong telah mengunjungi negeri ini yang menyumbang sebanyak RM1.69 bilion kepada ekonomi negeri. Sehingga bulan Julai 2014, seramai 2.96 juta pelancong telah melawat Kelantan, termasuk 770,816 orang pelancong antarabangsa. Hakikatnya, kebudayaan rakyat Kelantan ialah produk utama pelancongan Kelantan. Pelancong yang datang ke sini kerana mahu melihat masyarakat yang melahirkan pentas seni yang cukup indah seperti yang kita sedia maklum. Justru budaya ini mesti dihidupkan dan diwariskan kepada generasi yang akan datang melalui usaha sistematik kerajaan. Pada tahun ini juga, kerajaan negeri berusaha untuk menambah baik kampung laut 205. Kerajaan negeri terus memperuntukkan sebanyak RM2.6 juta bagi meneruskan projek prinsip supaya menjadi satu perkampungan kebudayaan yang menghimpunkan seni dan warisan Kelantan untuk tarikan pelancong tempatan dan juga antarabangsa. Program-program penghayatan Islam seperti Madinatul Ramadan dan kuliah medan ilmu secara tidak langsung ia mampu menjadi produk-produk pelancongan dan akan terus diketengahkan. Justru promosi program pelancongan perlu diperhebatkan lagi. Destinasi dan produk pelancongan sama ada dibangunkan oleh kerajaan atau swasta perlu dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap dan budaya penyelenggaraan produk pelancongan dan kemudahan pelancongan wajar dipupuk sebaiknya. Bagi tahun 2015, kerajaan negeri menyediakan peruntukan sebanyak RM2.2 juta bagi program pembangunan pelancongan, kesenian dan kebudayaan, manakala RM800,000 bagi pembangunan infrastruktur pelancongan. Kerajaan juga komited untuk menjadikan pantai-pantai di Kelantan sebagai salah satu destinasi pelancongan utama negeri. Untuk itu, pada tahun 2015, kerajaan negeri terus memperuntukkan sebanyak RM2.6 juta bagi meneruskan projek pencegahan hakisan pantai. Projek berimpak tinggi. Tema kesejahteraan rakyat keutamaan negeri tidak mengenepikan projek berimpak tinggi yang turut menjadi fokus utama kerajaan negeri, terutama dalam bidang pembangunan perbandaran dan pembangunan perindustrian. Di antara projek yang berimpak tinggi yang dikenal pasti untuk dilaksanakan ialah pertama, projek legenda Tunjung Bandar Baru Tunjung dijangka menarik pelaburan sebanyak RM1.2 bilion. Dua, projek pembangunan kilang simen bersepadu di Gua Musang dijangka menarik pelaburan sebanyak RM1.2 bilion. Tiga, projek kilang Kululi bersepadu di Kuala Krai dijangka menarik pelaburan sebanyak RM3.1 bilion. Kerajaan negeri akan terus menyokong dan menggalakkan pihak swasta untuk membuat pelaburan dalam projek-projek berimpak tinggi demi kesejahteraan rakyat. Teras kedua, memperkasakan pembangunan insan berteraskan kepada Islam. Pembinaan saksiah dan jati diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya, adapun orang yang takutkan Allah
dengan keagungannya serta dia menahan diri dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syukurkanlah tempat kediaman, surgalah tempat kediamannya. An-Nazi'at ayat 41, 40 hingga 41. Pembinaan saksiah dan jati diri adalah agenda utama kerajaan Kelantan. Sejajar dengan keadaan semasa dan tuntutan global, kerajaan turut memahami betapa pentingnya memiliki sumber manusia dan tenaga insan yang bertakwa dan sentiasa takutkan azab Allah serta berkualiti tinggi. Berkualiti bukannya hanya aspek fizikal, tetapi juga mempunyai kepribadian yang unggul dengan menjauhi kehendak hawa nafsu. Sehubungan dengan itu, kerajaan negeri akan terus memberi penekanan bagi memastikan langkah-langkah penambahbaikan pentadbiran agama Islam dilaksanakan secara tersusun dan mengikut perancangan yang ditetapkan. Menerusi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, peruntukan sebanyak 6.08 juta ringgit disalurkan bagi menyediakan pelbagai program atau aktiviti kerohanian bagi mempertabatkan agama Islam dan terutamanya menerap dan mengukuhkan nilai-nilai agama di kalangan generasi muda. Seperti tahun-tahun lepas, kerajaan negeri juga akan terus menyediakan sumbangan tahunan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, di mana pada tahun 2005 sejumlah RM1 juta telah diperuntukkan. Manakala program-program yang menjurus ke arah pembinaan insan akan mendapat peruntukan sebanyak RM2.20 juta di bawah Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan. Kerajaan juga telah menyediakan peruntukan sejumlah RM7 juta di bawah Pejabat Pembangunan Negeri bagi projek pembinaan dan pembaikan masjid-masjid seluruh negeri, termasuk pembinaan Masjid Keputeraan. Di samping itu, RM1.5 juta lagi disediakan untuk program masyarakat orang asli dan bukan Islam. Sebagaimana tahun-tahun yang lepas, kerajaan juga tidak melupakan golongan belia dan akan terus melaksanakan program pembangunan belia yang bersesuaian dengan jiwa dan rohani mereka untuk melahirkan masyarakat remaja dan belia yang sihat dan beriman serta mematuhi etika-etika sosial. Bagi mencapai matlamat tersebut, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM4.4 juta bagi peruntukan pembangunan belia dan sukan. Tuan Speaker, program memertabatkan pendidikan agama Islam. Kerajaan negeri akan memastikan medium pendidikan agama akan terus berkembang, malah menjadi agenda utama kerajaan melalui program-program pemaskinian dan pengukuhan kurikulum, peningkatan pengetahuan dan kemahiran agama Islam serta peningkatan kemudahan pengajaran dan pembelajaran di bawah Yayasan Islam Kelantan. Bagi tujuan tersebut, kerajaan negeri peruntukkan sebanyak RM72 juta kepada Yayasan Islam Kelantan bagi melaksanakan program-program pendidikan, di samping RM4 juta lagi bagi projek pembangunan baru, menaik taraf dan menyelenggara bangunan sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan. Kerajaan negeri juga akan terus menyediakan peruntukan sejumlah RM2 juta kepada Yayasan Islam Kelantan Darul Naim untuk pembangunan dan pengurusan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Putra, mempertabatkan program pendidikan dan pembelajaran. Dalam bajet 2005 juga telah peruntukan sebanyak RM5.18 juta bagi pendidikan prasekolah, aktiviti pelajaran, bantuan pelajaran dan pendidikan guru Yayasan Islam Kelantan dan program pengajian tinggi. Teras ketiga, pembelian golongan daif dan miskin, orang kelainan upaya, armalah dan warga emas. Mewujudkan masyarakat penyayang. Sabda Rasulullah, rubba ash'afa madfu'an bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Maksudnya, boleh jadi orang yang rambutnya kusut masai sentiasa diusir ketika meminta-minta di pintu rumah akibat kepakiran dan susah. Jika dia bersumpah dengan nama Allah mohon sesuatu, nescaya Allah memuliakannya. Riwayat Imam Muslim. Kerajaan negeri akan terus memberi perhatian yang utama kepada golongan daif dan miskin.
Orang kelainan upaya, armalah dan warga emas. Oleh itu, kerajaan akan terus menyediakan peruntukan untuk program-program pembelaan golongan tersebut dalam bajet 2015 sebanyak 1.20 juta. Ringgit telah peruntukan di bawah program pembelaan rakyat miskin, 3 juta ringgit untuk program Al-It'am, 1.8 juta ringgit untuk pembantuan baja padi, sejumlah 600,000 ringgit untuk peruntukan bagi meringankan beban dan membantu kesihatan rakyat miskin yang menghadapi penyakit kronik dan menggiatkan lagi kempen kesedaran mengenai kesihatan. Kerajaan turut meneruskan tradisi bagi membela golongan armalah dengan mengekalkan peruntukan sebanyak 2.5 juta ringgit bagi tahun 2015. Di samping itu, bantuan kepada anak yatim juga disediakan untuk berjumlah 2 juta ringgit. Kerajaan juga telah menambahkan peruntukan bantuan bulanan daripada 8.69 juta ringgit kepada 9.92 juta ringgit mulai tahun 2014 dan dikekalkan pada tahun 2015. Peruntukan-peruntukan ini disediakan sesuai dengan hasrat memupuk masyarakat menyayang, selaras dengan tuntutan Islam ke arah mewujudkan masyarakat dan negeri sejahtera, walaupun dalam keadaan kewangan negeri yang agak terhad. Kerajaan komited dan akan terus menyediakan peruntukan-peruntukan bagi tujuan pembelaan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu fadlun min zadin falya'bud bihi ala man la zada lahu. Falya'ud bihi ala man la zada lahu." Maksudnya, barang siapa yang dianugerahkan dengan kesenangan, maka hendaklah dia berkongsi kesenangan itu kepada orang yang susah. Riwayat Imam Muslim. Perumahan untuk golongan kurang berkemampuan. Kerajaan sedar betapa harga pasar rumah sentiasa meningkat dari tahun ke tahun, dan sebagai sebuah kerajaan yang prihatin akan permasalahan rakyat, terutama golongan perbatapan rendah, kerajaan negeri akan sentiasa memberi tumpuan khusus untuk mengadakan projek perumahan yang mampu milik kepada rakyat Kelantan. Selaras dengan hasrat tersebut, peruntukan sebanyak 9 juta ringgit disediakan kepada bahagian perumahan pejabat usaha kerajaan negeri dalam bajet 2015 untuk melaksanakan usaha-usaha membangun kemudahan perumahan awam mampu milik. Di samping itu, kerajaan negeri juga telah meletakkan sasaran sekurang-kurangnya antara 2,000 hingga 5,000 unit rumah mampu milik dapat dibangunkan dalam tempoh 4 tahun bermula tahun 2014. Penurunan ini sedang dan akan dilaksanakan melalui 2 agensi utama, iaitu Perbadanan Kemajuan Iktisad di Kelantan dan Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Kerajaan juga berhasrat mempelawar pihak swasta yang berminat dan berkemampuan untuk mengadakan perkongsian strategik bagi menyediakan rumah mampu milik rakyat Kelantan. Bajet kesejahteraan rakyat keutamaan negeri 2015 juga menyediakan peruntukan sebanyak 5.5 juta ringgit bagi program bantuan rumah Ad-Du'afa yang diperuntukkan bagi tujuan penyelenggaraan rumah-rumah dan pembinaan rumah di dalam setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bagi membantu meringankan beban rakyat yang kurang mampu dengan cara membaiki dan mendapatkan rumah sendiri. Memperkasakan wanita. Bajet 2015 juga tidak mengenepikan kebajikan dan keprihatinan kerajaan kepada kaum wanita. Kerajaan sentiasa berikhtiar untuk memastikan golongan wanita di Kelantan amnya akan terus maju dalam semua bidang. Sehubungan dengan itu, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 4.75 juta ringgit buat program pembangunan keluarga dan wanita. Teras keempat, mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan. Meneruskan agenda pelaksanaan undang-undang Islam. Kerajaan negeri sentiasa komited dalam melaksanakan undang-undang Islam di negeri Islami Mekah ini. Usaha yang sekian lama ini insya-Allah akan dikembalikan bersungguh-sungguh menjelang tahun 2019 ini nanti. Justru peruntukan 1 juta ringgit dituliskan dalam bajet tahun 2015 turut memastikan RM1 juta diteruskan dalam bajet tahun 2015.
mempertikatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kerajaan negeri sentiasa menghargai sokongan dan komitmen kaki tangan sektor awam dan sumbangan mereka dalam mencapai matlamat pembangunan negeri. Beberapa program berbentuk transformasi untuk pemantapan pentadbiran telah berjaya diperkenalkan, malah mendapat iktirafan dari pihak kerajaan persekutuan juga. Antara amalan yang diperkenalkan ialah budaya kerja berprestasi tinggi yang berpegang kepada 4 teras utama, iaitu pengukuhan nilai dan etika yang berteraskan kepada ubudiyah, mas'uliyah dan itqan, perkhidmatan berteraskan pelanggan, hubungan majikan pekerja dan persekitaran kerja yang kondusif, dan juga amalan persekitaran yang berkualiti. Menghargai perkhidmatan awam dengan penambahbaikan dalam pengurusan dan pentadbiran tersebut, kerajaan berharap ia bukan sahaja dapat membantu kerajaan khususnya dalam melaksanakan program-program pembangunan ke arah kesejahteraan rakyat negeri ini, malah turut memastikan jentera kerajaan dapat menyempurnakan peranannya supaya terus menyumbang kepada daya maju ekonomi negeri. Sejalan dengan itu, kerajaan akan terus memastikan kebajikan dan keselesaan mereka terus diberi perhatian utama. Kerajaan berkeyakinan kaki tangan awam negeri akan terus mempertikatkan kualiti perkhidmatan dengan cemerlang dan penuh bertanggungjawab. Pada 15 Julai 2014 yang lepas, kerajaan negeri telah turut sama membayar bantuan khas kewangan sebanyak RM500 kepada pegawai perkhidmatan awam negeri grade 1 hingga 54 sebagai menghargai khidmat bakti penjawat awam dalam maju program pembangunan negeri selaras dengan keputusan kerajaan persekutuan dalam memperuntukkan bantuan khas kewangan dalam bajet persekutuan, maka kerajaan negeri dengan ini memperuntukkan perkara yang sama. Untuk makluman ahli berhormat sekalian, kerajaan negeri juga bersetuju bonus setengah bulan gaji atau minimum 500 kepada semua pegawai pejabat awam negeri 2015 sebagaimana bajet kerajaan persekutuan 2015. Selain itu, bangunan baru dalam kompleks Kota Darul Naim yang menelan kos 42.5 juta ringgit sedang giat dibangunkan sebagai satu lagi prasarana untuk kemudahan kepada anggota perkhidmatan awam negeri yang dijangka siap pada tahun 2015. Manakala pembinaan pejabat tanah dan jajahan kecil lodging yang menelan belanja sebanyak 1.2 juta ringgit dijangka akan disiapkan pada penghujung tahun 2014, kerajaan yakin bahawa bangunan ini akan lebih memantapkan lagi jentera pentadbiran negeri apabila ia siap dan sekaligus dapat memberikan penyampaian perkhidmatan yang selesa kepada rakyat dan juga seluruh anggota pentadbiran awam. Yang mana Datuk Speaker, bajet negeri Kelantan tahun 2015 merupakan bajet defisit sejumlah 70.69 juta ringgit, di mana perolehan anggaran hasil yang bakal diperoleh ialah berjumlah 530.82 juta, manakala perbelanjaan pengurus-mengurus dengan anggaran belan berjumlah 600.51 juta. Ini meningkat berbanding dengan anggaran defisit dalam bajet tahun 2004 yang berjumlah 10.39 juta ringgit. Keadaan ini berlaku disebabkan penyediaan bajet untuk tahun 2005 adalah berdasarkan kepada pendapatan yang diyakini dan bakal diperoleh. Ini bermakna pendapatan jakaan yang masih dalam proses penyelesaian seperti royalti gas dan petroleum tidak dimasukkan dalam senilai punca hasil. Walaubagaimanapun, kerajaan negeri berharap agar royalti kelas gas dan petroleum akan menjadi punca hasil kepada negeri Kelantan insya-Allah pada satu hari nanti. Anggaran hasil tahun 2015. Anggaran hasil daripada tahun 2015 dijangka akan diperoleh sebanyak 530.82 juta ringgit yang meliputi hasil cukai sebanyak 173.04 juta ringgit, hasil bukan cukai sebanyak 222.21 juta ringgit dan terimaan bukan hasil sebanyak 135.5 juta ringgit. Jumlah tersebut menunjukkan berlakunya penurunan dalam hasil sebanyak 18.4 juta ringgit ataupun sebanyak 3.36% berbanding dengan anggaran hasil tahun 2004 berjumlah 549.26 juta ringgit.
Antara faktor yang boleh memberi jaminan perolehan serta peningkatan hasil ialah melalui strategi yang berkesan. Kecekapan dan penyelesaian sesuatu urusan adalah merupakan strategi utama. Ia bukan hanya memberi kemudahan dan mempercepatkan urusan dan keperluan rakyat, malah mendatangkan hasil yang munasabah kepada kerajaan. Di samping itu, aspek penguatkuasaan dan kawalan terhadap pencerobohan tanah, mineral dan hasil hutan perlu dipertingkatkan. Usaha bagi memperolehi pelbagai cukai juga perlu diperhebatkan. Hasil tanah akan menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 129.57 juta ringgit atau 24.40% daripada keseluruhan jumlah hasil. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 24.13 juta ringgit jika dibandingkan anggaran belanjawan tahun 2004 sebanyak 105.4 juta ringgit. Hasil tanah meliputi pungutan cukai tanah sebanyak 42 juta ringgit, premium tanah 40 juta ringgit dan bayaran pendaftaran 6.74 juta ringgit serta bayaran keadaan sebanyak 5.34 juta ringgit. Manakala hasil perhutanan menyumbang sejumlah 114.91 juta ringgit atau 21.65% daripada keseluruhan jumlah hasil. Ia juga menunjukkan peningkatan sebanyak 47.5 juta ringgit jika dibandingkan dengan anggaran belanjawan tahun 2004 yang berjumlah 67.41 juta ringgit. Hasil hutan meliputi royalti kayu kayan yang akan menyumbangkan sebanyak 30 juta ringgit, bayaran jabatan hutan sebanyak 10 juta ringgit, permit lesen perhutanan menyumbang 1 juta ringgit, sementara premium perhutanan pula sebanyak 70 juta ringgit. Hasil pelombongan yang meliputi cukai galian, barait, biji besi, manganis, perspa dan emas akan menyumbang sebanyak 71 juta ringgit atau 13.8%. Ini menunjukkan bahawa hasil pelombongan telah meningkat daripada hasil jangkaan pada pembentangan bajet lepas, iaitu hanya sebanyak 20.50 juta ringgit atau 5.37% daripada anggaran kutipan hasil tahun 2004. Kerajaan akan meneruskan usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran kepada pemilik-pemilik tanah agar menjelaskan premium dan cukai tanah serta tunggakan menerusi kempen dan usaha bersepadu oleh semua pejabat tanah. Ini bertujuan untuk mempertingkatkan kecekapan dalam usaha kutipan hasil dan juga di samping mengenal pasti punca-punca hasil baru. Kesungguhan kerajaan menerusi penumbuhan pasukan petugas khas serta penambahan peralatan dan kaki tangan dijangka mampu menjana peningkatan pungutan hasil. Walaupun kempen dan galakan promosi kutipan cukai perlu berjalan seiring dengan tindakan undang-undang seperti yang diperuntukkan di bawah Kanun Tanah Negara, badan penguasaan perlu diperkemas lagi supaya benar-benar berkesan. Kerajaan telah mengucapkan tahniah kepada semua pejabat tanah dan jajahan yang telah mengurangkan masalah tunggakan permohonan tanah satu tahap yang baik. Namun demikian, kita tidak seharusnya bersepuh hati dengan pencapaian tersebut, malah memerlukan lipat ganda usaha ke arah menyelesaikan secepat mungkin. Langkah-langkah sedemikian perlu bagi meyakinkan rakyat bahawa kerajaan negeri Kelantan sentiasa berhadapan dalam usaha memberi khidmat penyampaian yang terbaik kepada semua lapisan rakyat. Anggaran perbelanjaan mengurus tahun 2015. Anggaran perbelanjaan mengurus tahun 2005 berjumlah sebanyak 601.51 juta ringgit berbanding dengan sebanyak 558.64 juta ringgit dalam tahun 2004, iaitu meningkat sebanyak 41.87 juta ringgit atau 70.48%, merangkumi perbelanjaan tanggungan sebanyak 20.99 juta ringgit dan perbelanjaan bekalan berjumlah 580.53 juta ringgit. Dari jumlah tersebut, 306.46 juta ringgit atau 50.95% adalah untuk pemberian dan kenaan tetap. 180.72 juta ringgit atau 30.04% untuk emolument, 93.41 juta ringgit atau 15.53% bagi perkhidmatan dan bekalan,
18.71 juta ringgit atau 3.11% untuk aset dan 2.21 juta ringgit atau 0.37% untuk lain-lain perbelanjaan. Selaras dengan dasar serta tema bajet 2015 iaitu kesejahteraan rakyat keutamaan negeri, kerajaan telah meneliti secara terperinci anggaran belanjawan jabatan bagi memastikan peruntukan yang disediakan adalah merupakan keperluan sebenar jabatan dengan mengambil kira kenaikan kos-kos pengurusan. Oleh demikian, perbelanjaan mengurus bagi tahun 2015 telah dapat disediakan kepada yang amat munasabah dan memenuhi keperluan sebenar setiap jabatan. Oleh itu, setiap anggota perkhidmatan awam negeri perlu bersedia dan turut menyumbang ke arah peningkatan prestasi dan produktiviti kerja dalam usaha memenuhi kehendak rakyat selaku pelanggan utama kerajaan. Dalam urusan kerajaan untuk menitik beratkan perbelanjaan berhemah, kerajaan meletakkan ketetapan dari masa ke semasa langkah-langkah penjimatan yang perlu diambil. Salah satunya ialah kerajaan menggalakkan supaya pembelian tiket penerbangan bagi urusan rasmi kerajaan dibuat melalui tempahan dalam talian dan pembayaran dibuat melalui kad kredit atau debit sebagai langkah penjimatan. Anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2015. Peruntukan pembangunan bagi tahun 2015 adalah berjumlah sebanyak 281.61 juta ringgit yang dibiayai oleh bawah peruntukan negeri termasuk 90 juta ringgit daripada sumber pinjaman. Kerajaan negeri akan terus memberi fokus dan penekanan kepada usaha mempertingkatkan penyediaan prasarana dan kemudahan bagi memajukan tahap sosioekonomi rakyat jelata berasaskan kepada kemampuan keuangan kerajaan negeri. Yang berhormat Datuk Speaker, akhirnya saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyampaikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai dan kakitan kerajaan, badan-badan berkanun, pihak-pihak berkuasa tempatan, pegawai dan anggota keselamatan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan seluruh rakyat negeri Kelantan yang setelah sama-sama berusaha untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup di negeri yang kita sayangi ini. Marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan belanjawan negeri Kelantan tahun 2015 yang bertemakan kesejahteraan rakyat keutamaan negeri ini akan dilimpahi dengan petunjuk, pertolongan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih walatul umuril muslimin ووفقهم للعدل في رعاياهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى وحبب رعاية الهم وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. Ya Allah, perbaikilah sikap para pemimpin kaum muslimin, bimbinglah mereka dalam menegakkan keadilan, menyayangi dan mendalami kepentingan rakyat. Tumbuhkanlah kecintaan mereka kepada rakyat dan rakyat kasih kepada mereka. Sejadikanlah negeri ini negeri kaum muslimi, lainnya muslimi, yakni layan aman dan tenteram. Yang berhormat Datuk Speaker, saya mohon mencadangkan. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.